Okey. Sebelum kita start kelas, macam biasa, Akil boleh awak jadi volunteer tekong untuk baca doa? Boleh cikgu. Okey, silakan Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Akil atas bacaan doa tadi. Mudah-mudahan apa yang kita belajar untuk hari ini kita akan ingat, apa yang saya ajar awak mudah fahami, right? Okey, baik. Untuk hari ini kita teruskan lagi. Okey, kemungkinan saya nak habiskan silibus bab 8. Okey, 83 dengan 84 untuk hari ini. Kiranya kita akan sekaligus lah. Okey. Baik, kita akan tengok kesinambungan. Semalam kita dah belajar tentang, kita dah mengenali di mana kedatangan Islam ni datang melalui dua potongan dua surah, iaitu surah Al-Alaq dan juga surah Al-Mutawassir. Right? Kemudian kita juga dah kita dah belajar tentang di mana apa itu masyarakat awal jahiliah, dan orang kata masyarakat awal jahiliah ni sememangnya hidup mereka adalah secara berpuak-puak, alright. Kemudian di mana orang kata diorang ni melaksanakan kegiatan aktiviti yang tidak berlandaskan syariat Islam yang sebenar. Okey, sekejap ada orang request. Okey. Okey, baik. Untuk hari ini macam biasa kita akan tengok lagi kesinambungan untuk 8.3, iaitu ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, di mana kita nak akui bahawa Nabi kita ni sememangnya telah dipilih sebagai pemimpin pada untuk umat Islam lah. Right? Di mana orang kata Nabi Muhammad SAW telah diiktiraf sebagai Rasulullah dan pemimpin yang unggul. Tidak dinafikan bahawa sewaktu beliau menjadi pemimpin, banyak kejayaan baginda yang memainkan peranan yang besar sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangunan ekonomi serta pemimpin tentera seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, di mana itu orang kata secara jelas memang ada bukti bahawa dalam Al-Quran pun sudah menjelaskan bahawa peranan Nabi kita sebagai Okey. Tak dinafikan bahawa kita sebenarnya dalam Al-Quran pun sudah jelaskan bahawa ketika Nabi kita telah dipilih sebagai pemimpin, sebagai Rasulullah, di mana banyak kejayaan yang beliau peroleh, di mana dari segi fungsi peranan beliau sendiri pun memang kita jelaslah bahawa orang kata beliau ni antara salah seorang pemimpin negara, pemimpin masyarakat maupun pembangun ekonomi serta pemimpin tentera seperti yang dinyatakan ada dalam Al-Quran. Alright. Kemudian kita tengok lagi melalui ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin daripada tiga aspek ini, iaitu pemimpin negara. Macam mana kita akan tengok macam mana Nabi kita melaksanakan segala tugas-tugas mereka untuk negara, dan juga dari segi konteks masyarakat, ekonomi maupun pemimpin tentera, pembangun ekonomi serta pemimpin tentera. Kita akan tengok satu persatu. Okey. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara, di mana ianya juga menjadi salah seorang pemimpin sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antara bangsa. Kalau dari segi peringkat tempatan, di mana ketokohan Nabi Muhammad SAW
dilihat semakin terselah apabila baginda mula berjaya merangka perlembagaan atap Piagam Madinah sehingga menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Baik. Ketika Nabi kita dilantik sebagai pemimpin, dilantik sebagai Rasulullah, di mana beliau telah mula menjalankan tugasnya, di mana ianya orang kata merangka perlembagaan atap Piagam Madinah sehingga menjadikan Islam, agama Islam itu sendiri sebagai agama rasmi, di mana kiranya di Persekutuan Tanah Melayu telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi lah, sebagai agama yang utama, sebab kebanyakan tanah Melayu iaitu di negara kita semuanya dan majoriti kebanyakannya adalah orang Islam, orang umat Islam. Okey, sama juga sewaktu sebelum kedatangan Islam di kuarter Arab sekalipun, majoriti kebanyakan semuanya orang Islam, di mana kita dah jelas bahawa orang pertama, orang yang terawal yang memeluk Islam pun datang daripada ahli keluarga Nabi sendiri, di mana dalam piagam ini orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Maksudnya dekat sini, kalau kita tengok dekat generasi sekarang, kalau kita nak compare dengan generasi sekarang, di mana kita akui kita memang umat Islam, kita memang beragama Islam, tapi kita diberi kebebasan untuk menganuti, bukan untuk menganuti, maksudnya untuk kita mempelajari, right? Mempelajari adat-adat kaum-kaum yang lain. Sebab itulah kita kalau kita tengok di mana kaum Cina, kaum India, kalau kita buat rumah terbuka mesti diorang datang. Sama juga dengan diorang. Kadang-kadang kita pun datang bila dijemput ketika buat rumah terbuka lah. Right? Baginda juga mempersaudarakan masyarakat Islam dan menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Kemudian manakala kalau di peringkat antarabangsa, tak dinafikan bahawa ketokohan baginda juga dilihat buktinya pada peringkat antarabangsa lah, di mana ketika itu Nabi kita mula berjaya menghantar satu perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium dan juga Parsi lah. Okay, ini antara antara negara-negara yang orang kata Nabi kita mula melaksanakan misinya untuk berdakwah. Kemudian kita tengok kalau dari segi konteks pemimpin masyarakat, ketika di Mekah sebelum berlakunya hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula menekankan beberapa aspek dari segi sudut akhlak, akidah dan juga syariah. Di mana selepas telah berlakunya hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula menekankan konsep syura. Right? Konsep syura tu apa dia? Konsep syura tu adalah mesyuarat. Sekejap ada orang mesej. Di mana atau perundingan, keadilan, persamaan, kebebasan melalui piagam Madinah. Sekejap. Okey. Kelas semalam saya ada beritahukan yang kita ada kelas petang, betul tak? Betul tak kelas? Betul. Okey. Kenapa ada yang maklumkan kata tak ada kelas? Okey. Saya injak ke sebelah petang sebab malam lagi saya ada kerja nak buat. Alright. Tak apa, nanti yang tak hadir tu nanti bolehlah tengok rakaman. Okey. Baginda okey, kita tengok balik. Okey, kita tengok dari segi konteks seterusnya, iaitu dari segi
masyarakat, di mana ketika itu baginda mula menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Tak dinafikan. Okey, sebelum ni kaum Muhajirin dan Ansar ni orang kata berbalah, okey, berbalah bergaduh di antara satu sama lain, di mana bila hadirnya datangnya orang kata kedatangan Islam ni, beliaulah orang kata iaitu Nabi kita sendirilah yang menyatukan kedua-dua kaum berkenaan. Baginda juga berusaha menjadikan Islam itu sebagai salah satu cara hidup dengan menerapkan beberapa nilai toleransi, hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Kemudian kita tengok dari segi konteks pembangunan ekonomi, iaitu terdiri daripada perdagangan dan hubungan luar, pertanian, pengurusan tanah, pembangunan pasar sul ansor. Kita akan tengok satu persatu. Okey, kita akan tengok bermula daripada perdagangan dan hubungan luar, iaitu dari segi konsep berdagang dengan menjalinkan hubungan luar. Di mana Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW telah mula menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain. Right, di mana kita tengok pada ketika itu kedudukan Madinah yang sememangnya terletak di laluan di antara Yaman dan juga Syam, yang menjadikan aktiviti perdagangan itu dilihat semakin hari semakin bertambah maju. Pedagang dari arah selatan juga mula menjadikan jalan ini sebagai jalan utama aktiviti perdagangan. Namun Nabi kita telah mula menggalakkan hubungan luar secara tidak langsung dengan semua negara. Right? Kemudian kalau dari segi sektor pula, Nabi Muhammad SAW juga telah menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan, sehingga kan orang kata dari segi sektor pertanian ini kita lihat ianya mampu berasaskan prinsip ekonomi Islam seperti bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, larangan penindasan serta wujudnya orang kata di mana orang kata telah adanya wujudnya riba. Right? Riba kita tahu bahawa ianya hukumnya adalah haram lah. Di mana hasil timbangan yang diperoleh tu dia di mana peniaga tu dapat hasil tu kita panggilkan ia sebagai riba lah. Okey, di mana hukumnya sudah tentunya kalau ikut syariat Islam adalah haram. Manakala dari segi pengurusan tanah, Nabi Muhammad SAW sendiri membangunkan ekonomi sehingga menggalakkan pembangunan semula tanah tepian seperti menebus segala semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi, baik iaitu kaum Israel lah. Di mana pembangunan pasar seterusnya kita akan tengok juga dari segi konteks pembangunan pasar Sukal Ansar, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW telah mencadangkan agar Abdul Rahman bin Auf membangunkan sebuah tempat yang berjudul yang berjual beli, bukan berjudul yang berjual beli, bagi membangunkan ekonomi di umat Islam sendiri. Ketika di pasar Sur Al-Ansar, di mana beliau telah mula mendirikan dan juga berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing mereka iaitu orang Yahudi. Kemudian kita tengok pemimpin tentera, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Konsep jihad ini sememangnya tak dinafikan bahawa ianya adalah salah satu perjuangan yang sememangnya kita mahu tegakkan agama Islam yang suci sehingga mempertahankan bangsa maupun tanah air kita sendirilah. Right? Di mana unsur yang sangat penting pada ketika itu terutama dalam jihad, kita tengok bahawa ianya adalah salah satu kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu usaha. Namun disarankan bahawa ketika itu setiap umat Islam seharusnya perlu digesa supaya ianya berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu serta mempertahankan maruah diri serta kesucian agama Islam.
Manakala dari segi konteks pemimpin tentera di mana ianya menjelaskan bahawa dalam Islam sememangnya peperangan tidak diizinkan melainkan setelah orang Islam diancam mempertahankan agama umat dan negara. Kalau kita tengok pada situasi sekarang yang berlaku di Palestin dan juga Israel, right? Kalau misalnya Israel dia tak mengancam penduduk Palestin, itu kita tak boleh isytiharkan perang. Kalau misalnya diorang dah mula mengancam, diorang dah mula menganiaya, orang kata dah mula mengorbankan banyak nyawa yang tak bersalah, itu boleh kita katakan ianya sebagai perang, di mana kita boleh balas, di mana kita boleh pertahankan kedaulatan tanah air kita. Hal ini bagi menjaga kesudahan agama dan juga kesejahteraan manusia sejagat, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah mengetahui siri peperangan yang ketika itu mula menentang musuh Islam seperti perang Badar, perang Uhud serta perang Khandaq. Ketika berperang, baginda telah menunjukkan beberapa sifat kepimpinan, mana ketika itu Nabi mula menunjukkan beliau ni seorang yang berani, berani dan juga seorang yang mempertahankan kedaulatan tanah air, tanah Melayu lah, tanah Islam lah, right, daripada dirampas oleh kaum Yahudi sendiri. Mana dan kalau ikutkan dari segi manakala kalau kita tengok daripada segi konteks anggota tentera Islam itu sendiri sememangnya telah dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Kalau kita tengok dalam situasi sekarang, kalau awak tengok skul-skul dekat TikTok kan, kebanyakan kan biasanya kalau tentera Palestin dan tentera Hamas, biasanya kalau diorang tangkap orang Palestin, diorang tak bunuh, tambah yang melibatkan budak-budak, budak-budak bayi yang tak bersalah ni, diorang dan juga perempuan yang bawa anak, diorang tak akan bunuh, right? Diorang akan layan dengan baik. Sebab itulah orang kata diorang mengamalkan ajaran yang diamalkan oleh Nabi kita sendiri, di mana dalam Islam pun dah dinyatakan bahawa tentang Islam ni sememangnya dilarang untuk kita nak membunuh sesuka hati, apatah lagi kalau kita nak memusnahkan tumbuhan atau tanaman yang ada. Berbalik kepada tentera Israel itu kita akui bahawa dia adalah kaum Yahudi yang memang tak ada perasaan, yang memang prejudis, yang memang zalim, yang memang tak tahu, yang tak boleh berfikir akal yang mana baik, yang mana buruk, yang di mana diorang ni main orang kata dah mengorbankan banyak nyawa. Itu bezanya orang Islam dengan orang kafir, iaitu orang Kristian lah. Nabi Muhammad SAW juga mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan, right? Kemudian kita tengok ini merujuk kepada strategi yang telah dilaksanakan ketika bertahan untuk mengalih parit dalam perang Khandaq. Sangat bagus lah. Alright. Kemudian kita tengok lagi pemimpin tentera. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang berada di Madinah dan ingin membuka semula kota Mekah, baginda juga telah mengatur beberapa strategi yang berkesan dengan membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera. Hasilnya kita tengok bahawa kota Mekah adalah mula berjaya dikuasai oleh umat Islam. Mekah juga telah berkembang maju sehingga menjadikan kota suci umat Islam sehingga ke hari inilah, right? Manakala ketika pembukaan kota Mekah, kita tengok bahawa ianya sememangnya telah dipimpin oleh pasukan Nabi Muhammad SAW, iaitu pasukan Khalid Al-Walid. Nama yang diberi oleh pasukan Nabi ialah Khalid Al-Walid, iaitu pasukan Qais bin Sa'ad bin Ubaidah, pasukan Zubair bin Awam dan juga pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Right? Ini antara pasukan yang ada ketika pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah.
Okey, habis untuk 8.3. Sebelum kita teruskan kepada 8.4. Berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Okey. Ada apa-apa persoalan tak yang nak diajukan sebelum kita masuk kepada 8.4? Ada tak? Miza ada? Damia ada? Ada tak soalan? Ada tak Damia? Damia dengan Miza ada tak soalan? Akir ada soalan Akir? Tak ada lagi setakat ni. Okey, Alhamdulillah. Baik, kita teruskan untuk intipati 8.4 iaitu berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Baik, kita akan tengok apa yang disumbangkan ketika tamadun Islam terutama di dunia lah. Okey, sumbangan tamadun Islam kepada dunia kita tengok dari segi dua konteks iaitu tamadun Islam. Okey, saya rasa awak tak nampak saya highlightkan dah ke sini. Okey. Okey. Kita akan tengok daripada dua konteks. Yang pertama, tamadun Islam memberikan sumbangan yang dilihat begitu besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Namun hal ini sememangnya demikian kerana tamadun Islam telah mula menekankan beberapa keseimbangan, kemajuan, kebudayaan dan juga kerohanian yang meninggalkan kesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga ke hari ini dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Kita akan tengok beberapa dari segi konteks berkenaan. Baik, manakala kalau dari segi sumbangan tamadun Islam kepada dunia ni ada tiga aspek. Okay, kita akan tengok dari segi konteks politik, ekonomi dan juga sosial. Kalau dari segi konteks politik, iaitu sistem syura. Syura ni apa dia? Syura adalah persidangan ataupun bermesyuarat. Di mana ketika itu di mana kita lihat bahawa Kota Arab telah orang kata melaksanakan kehidupan bernegara, di mana telah adanya pemerintahan serta cara hidup yang berteraskan keadilan. Serta ketika itu maka telah mulalah orang kata konsep ummah dalam kalangan masyarakat Arab sehingga kan di mana ianya telah diusulkan dalam sistem syura. Okay, sistem syura iaitu inilah mesyuarat atau persidangan. Okay, kalau kehidupan bernegara, ketika pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baginda merupakan ketua negara yang sememangnya kita tak nafikan ianya bertanggungjawab untuk menjaga Madinah sehingga menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Ketika itu, jawatan khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW juga dilihat berperanan untuk nak tegakkan agama mahu mentadbir mengikut hukum syariah sendiri. Kerjasama antarabangsa ini jelaslah kita tengok ianya sememangnya dijalinkan bagi tujuan dakwah dan juga silaturahim. Penerokaan wilayah baharu ini telah menaikkan lagi beberapa imej Islam di pesada dunia. Kemudian kita tengok dari segi konteks pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Di mana yang pertama, cara pemerintahan yang adil kebanyakannya terdiri daripada semua penduduk miskin pun dilihat begitu berbeza dari segi agama maupun keturunan. Keadilan dan toleransi antara kaum sememangnya telah membawa kedamaian, keamanan kepada negara. Kemudian kita tengok konsep ummah. Okay? Apa itu konsep ummah? Di mana konsep ummah ni telah diwujudkan ketika tamadun Islam
telah orang kata ada ketika itu, telah dibentuk ketika itu, di mana konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah. Melalui konsep ummah ini, masyarakat juga telah disatukan tanpa mengira dan juga keturunan. Setiap anggota masyarakat ini kita lihat bahawa sememangnya mempunyai tanggungjawab yang tersendiri, sama ada mahu untuk nak bekerjasama serta untuk nak memajukan negara mereka sendiri. Kemudian kita tengok dari segi sistem syura, sistem syura, awak boleh tengok dekat dalam dalam gambar ni. Gambar ini merujuk kepada salah satu kerjasama antarabangsa dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah serta pengurusan hal ehwal Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Syura ialah mesyuarat, macam saya katakan tadi, mesyuarat ataupun persidangan, di mana mesyuarat ini sememangnya telah diadakan untuk nak mencapai kata putus atau membuat keputusan yang terbaik mengikut suara ahli yang terbanyak. Kiranya kalau ada apa-apa perkara yang nak diusulkan, bila mesyuarat, bila syura diadakan, mestilah orang kata mendapat majoriti penuh lah, right, untuk kita nak buat keputusan itu dengan adil dan sama. Sememangnya ianya telah diamalkan sejak ketika Nabi Muhammad SAW dan juga telah diteruskan oleh kepimpinan Islam Islam selepasnya. Syura juga telah diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Kemudian kalau dari segi konteks ekonomi, kita tengok bahawa sebahagian tamadun Islam ini juga dilihat dari segi ekonomi. Misalnya yang boleh kita berikan contoh di mana ianya perlu ketika itu mula diperkenalkan amalan ekonomi Islam, right, di mana perkenalan Baitul Mal, tertubuhnya orang kata Baitul Mal yang menguruskan segala urusan zakat, right, yang berteraskan Islam, serta menggalakkan perniagaan dan perdagangan serta memperluaskan permintaan empangan dan kemudahan asas lain. Kemudian kita tengok bahawa ianya mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf untuk membangunkan umat Islam yang di mana ketika itu telah mula mengadakan sistem mata wang dirham dan juga perak untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Okey, kemudian kalau masih lagi dalam konteks amalan ekonomi Islam, kesinambungannya kita tengok bahawa ketika itu telah mula mengadakan kutipan sistem cukai di mana telah mula dibayarkan dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat yang tujuan asalnya adalah untuk membiayai segala keperluan. Sistem cukai yang sememangnya telah dilaksanakan di negara Islam ialah cukai tanah, iaitu dipanggil sebagai Al-Kharaj, ataupun cukai pelindungan, iaitu suh al-jizyah, cukai diri, jizyah, al-rus, dan juga cukai perdagangan al-rush. Right. Kemudian kita tengok lagi di mana ketika itu sememangnya telah dilarang amalan riba kerana ianya boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Namun ianya sememangnya ditegah untuk menidas dari konteks penipuan semasa berniaga seperti seperti misalnya timbangan, right, tipu untuk sukatan timbangan, kemudian boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda serta tidak beramanah. Namun ianya sememangnya digalakkan oleh manusia untuk menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam pembangunan ekonomi, misalnya yang boleh kita tengok dari segi konteks pertanian sendiri. Kemudian kita tengok pula tak dinafikan ianya mula tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Namun ianya kita tengok bahawa sememangnya telah mula menyuruh kita agar menghulurkan bantuan dan bersedekah di samping mengamalkan sikap berjimat jumat.
Okey, manakala kalau dari segi institusi Baitul Mal iaitu institusi kewangan, fungsinya ialah sememangnya sebagai pembendaharaan negara yang mengurus kewangan untuk nak membangunkan negara. Di mana Baitul Mal ni sememangnya dilihat antara salah satu sistem yang diamalkan sejak zaman sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan ianya diteruskan lagi kepada pemimpin lain sehinggalah ke generasi hari ini. Alright, generasi hari ini orang kata institusi Baitul Mal ni semakin kukuh lah. Right. Kemudian sumber Baitul Mal ni sememangnya datang daripada harta, right, melalui zakat masyarakat. Okey, di mana kita selalunya kita bayar zakat ni, itunya sememangnya ianya disalurkan kepada Baitul Mal. Contohnya seperti zakat fitrah, zakat harta, ternakan, pertanian, emas, perak, barang, perdagangan dan juga wang simpanan. Harta negara contohnya cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta tanpa waris, misalnya harta daripada peperangan, contoh seperti jizyah, gadimah ataupun kharaj. Right? Okey, kita tengok lagi sumber Baitul Mal ni mana ianya datang, hasil daripada sumber Baitul Mal ni datang daripada mana? Kita tengok ianya sememangnya datang daripada harta hak milik umat Islam itu sendiri yang tidak jelaslah dari segi penggunaannya, contohnya seperti sedekah maupun wakaf ataupun wasiat. Okey, kalau wasiat tu itu pun kita kira antara salah satu sumber Baitul Mal. Pelaburan dan saham ini sememangnya telah dijual kepada umat Islam sendiri ketika melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris. Mana orang kata hasil tersebut tu kiranya ianya disalurkan kepada yang ada waris maupun yang tak ada waris lah. Okey, kemudian kita tengok kepesertaan gedung-gedung perniagaan. Okey, di mana ketika di Tanah Arab di mana kita tengok bahawa kedatangan Islam ke Sepanyol sehingga kan ianya boleh menyebabkan terbinanya beberapa gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Manakala kalau dari segi sistem pengairan, ianya sememangnya untuk nak memudahkan kita untuk menyediakan kemudahan asas dalam bidang pertanian. Pula kita tak nafikan bahawa orang Islam ini mula memperluaskan pembinaan sistem saliran. Sistem pengairan ini telah diperbaik untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya contoh sistem pengairan Naura di Sevilla, kemudahan jabatan dan juga jalan raya yang lebih baik juga dibina seperti di Sepanyol. Manakala kalau dari segi konteks aspek sosial pula, di mana kita tengok sememangnya sumbangan tamadun Islam ini dalam bidang sosial dilihat begitu luas sehingga kan ianya masih kekal hingga ke hari inilah, di mana ianya terbukti bahawa pelbagai aspek seperti mahu mengangkatkan kedudukan wanita, memajukan penyelidikan saintifik, membesarkan kegiatan intelektual dan kemunculan ilmuwan Islam. Kalau dari segi sosial, kita tengok masih sama lagi di mana kita tengok Islam ini mula mengangkat kedudukan dan juga maruah wanita. Alright, nak dibandingkan dengan sebelum kedatangan Islam, bahawa ketika zaman masyarakat Arab Jahiliyah yang kita dah belajar di awal permulaan bab 8 ni, di mana sememangnya kaum wanita ni dah mula ditindas, okey, dan di mana kaum lelaki ni diangkat, right, diangkat darjatnya, diangkat martabatnya berbanding dengan kaum wanita, alright. Tapi setelah tamat setelah hadirnya Islam, ianya dah
dah jadi lain lah, di mana kaum wanita sememangnya kedudukan mereka dipandang tinggi, bawah mereka terjaga dengan baik. Teknik penyelidikan saintifik. Kemudian kita tengok pula dari segi Islam ini telah mula mengangkat kedudukan dan marwah wanita. Okey. Kalau awak tengok ni berdasarkan gambar, ini adalah Syafiah binti Abdul Muttalib. Alright. Dekat sini dia menceritakan bahawa sewaktu kedatangan Islam telah mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Jika kita nak bandingkan dengan sebelum kedatangan Islam itu memang amat berbeza. Sebab itulah kaum wanita ni yang dikatakan harus dijaga, harus dilindungi. Kalau kita tindas, kalau kita cederakan, kalau orang kata kalau kita macam bila kita dah berkahwin nanti, kita memang dilarang sama sekali untuk kita menaik tangan ke mana-mana anggota isteri kita. Okey, sebab itu dah salah tu. Kalau kita nak hukum, nak rotan pun pastikan orang kata ianya tak. Yang pertama kita diajar ambil kain di mana untuk memberi teguran kepada isteri kita nanti. Okey, sama juga itu menunjukkan betapa mulianya kedudukan Islam selepas datangnya Islam, terutama untuk nak mengangkat kedudukan serta marwah wanita. Wanita mempunyai peluang untuk mendapat pendidikan dan menghadiri majlis ilmu. Kalau tengok generasi sekarang, tak dinafikan wanita sekarang ni banyak telah menjadi menteri, okay? Telah menjadi ketua, telah ada jawatan yang tinggi, okay? Telah berjawatan yang tinggi. Kalau dekat sekolah pun kita tengok ramai cikgu-cikgu wanita yang pernah jadi guru kanan, okay? Penolong kanan, okay? Pengetua pun ada dari kalangan kaum wanita sendiri. Itu nampak sangat betapa mulianya, okey, betapa mulianya seorang wanita diangkat selepas kedatangan Islam. Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq merupakan contoh wanita yang luas ilmunya sehinggakan ianya menjadi periwayat hadis serta tempat bertanya kaum wanita serta para sahabat tentang permasalahan hukum agama. Namun kita tengok ianya sememangnya dengan iaitu seorang lagi iaitu Syafiah binti Abdul Muttalib yang keluar berperang bersama-sama kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman dan membawa tentera yang tercedera dalam perang Uhud. Okey, kalau kita tengoklah, alright, kalau kita tengok pada generasi sekarang, kalau dekat Palestin ke, kita tak perlu tengok Palestin dengan negara-negara Islam yang lain. Cukup kita tengok di negara kita, di Malaysia pun kita tengok ramai dah sebenarnya wanita yang dah jadi anggota tentera, anggota polis, ramai dah. Tak dinafikan. Kalau dulu ya, sebelum kedatangan Islam memang di mana kita tengok kurangnya untuk nak menjaga pertahanan negara. Tapi selepas kedatangan Islam, di mana kita tengok bahawa wanita diangkat. Betapa hebatnya seorang wanita jika nak dibandingkan dengan seorang lelaki. Okey. Kemudian kita tengok teknik penyelidikan saintifik. Perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu perkembangan industri pengeluaran barangan seperti industri kertas yang kemudiannya telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan juga negara Eropah lain. Namun, begitu juga dalam kaedah penyelidikan pertanian seperti sistem pengairan, pemilihan benih dan juga baja yang bermutu juga dalam membawa kepada ke arah kemajuan dalam tamadun Islam. Penyelidikan saintifik juga telah berlaku dalam bidang astronomi, fizik, perubatan maupun kimia. Kewujudan pusat kegiatan intelektual tamadun Islam telah mula mengembangkan kegiatan keilmuan dengan pesatnya ketika sewaktu pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Okey, di mana ketika itu kita tengok banyak masjid telah
di mana banyak masjid yang dijadikan institusi pendidikan seperti di Damsyik, Kufah dan juga Basrah. Sama juga dengan generasi sekarang. Okay, di mana masjid pun orang kata dah banyak orang kata mengadakan ilmu agama. Okay, dah banyak melaksanakan ceramah. Itu sebagai antara salah satu institusi pendidikan jugalah. Right? Manakala kalau Istana Khalifah turut dijadikan pusat kegiatan pendidikan, iaitu di mana tempat bermulanya ketika untuk belajar dan juga perpustakaan lah. Kemudian kita tengok pula dari segi pusat intelektual di Cordoba dan juga di Toledo, Sepanyol. Right? Di mana dalam kajian yang menyatakan banyak-banyak pegaji atau pelajar dari pelbagai pelosok Eropah sememangnya telah datang untuk belajar di Universiti Islam di sini, terutama dalam bidang sains dan juga falsafah. Okay, maksudnya dia nak menceritakan bahawa kebanyakannya pelajar, okay, tak kira lah sesiapa pun, termasuklah pelajar daripada negara kita sekalipun, ramai yang pergi melanjutkan pengajian ke negara-negara Eropah, terutama memfokuskan kepada bidang sains. Okay, bidang sains sangat ramai. Right? Tak kisahlah di United Kingdom ke Perancis ke Sepanyol pun tak kisah, tapi bidang sains memang sangat ramai anak-anak Melayu yang berhijrah ke luar negara. Para sarjana Islam ketika melakukan penterjemahan telah meningkatkan lagi beberapa pengetahuan tentang falsafah dan sains dari ketika zaman Yunani. Ketika itu tamadun Islam juga telah mula berkembang besar di Sepanyol, sehingga kan hubungan orang Islam, Yahudi dan juga Kristian juga telah mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan. Manakala ketika munculnya ilmuwan Islam, dari beberapa aspek kita akan tengok. Yang pertama, ilmu sains dan kimia, perubatan, falsafah, astronomi dan juga falak, geografi, matematik, pelayaran. Okey, ilmu sains dan kimia. Siapa pengasas ilmu sains dan kimia? Iaitu Jabir bin Hayyan, atau nama panggilan dia iaitu kita boleh panggil dia Jabir. Okey, di mana beliau telah menghasilkan sebanyak 80 buah karya berkaitan perubatan. Okey, hanya berfokuskan kepada konteks perubatan dan juga kimia. Okey, secara tidak langsung himpunan asli hasil penulisannya telah dikenali sebagai Corpus Jabir. Kebanyakan karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Manakala kalau dari segi perubatan, ini sangat tokoh yang sangat familiar, yang sangat famous dalam sejarah Islam, iaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina di mana beliau antara salah seorang tokoh yang berleperi dalam bidang perubatan. Okey, di mana beliau dipanggil sebagai Avicenna. Okay, beliau juga merupakan antara salah seorang tokoh perubatan dan juga ahli falsafah yang termasyhur dengan buku Al-Quran fi At-Tadrib. Okay, di mana ketika beliau memegang jawatan sebagai ahli falsafah barat, Albert the Great, yang di mana ianya telah dipengaruhi oleh karya Ibnu Sina. Seterusnya, kalau untuk bidang falsafah, iaitu yang pelopori bidang ini ialah Al-Kindi, di mana beliau telah mula menghasilkan lebih banyak 270 buah karya yang mencakupi pelbagai bidang seperti logik, muzik maupun perubatan. Tokoh ilmuwan atau pengkaji Eropah seperti Roger Bacon dan juga di mana ketika itu telah mula terpengaruh dengan idea Al-Kindi. Manakala kalau dari segi astronomi dan falak, di mana Al-Battani atau Al-Battanis, di mana beliau telah mula memperkenalkan beberapa ilmu trigonometri, okay, dan juga menulis buku astronomi sehingga mencipta alat ukuran masa. Okey, kalau dari segi konteks geografi, Al-Biruni, di mana kajian utama beliau dalam bidang kartografi, peta dan juga geografi, kebanyakannya orang Eropah telah berlayar dengan menggunakan peta yang diciptakan oleh tokoh berkenaan.
Kalau dari bidang matematik, okey, bidang matematik yang apa yang awak buat matematik ni, beliau lah yang mencipta matematik ni. Di mana beliau adalah Al-Khwarizmi. Di mana ianya sebagai pengasas ilmu algebra. Ketika itu beliau telah menjadi pengasas kitab Hisab Al-Jabri wa Mukabalah yang sememangnya telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Berdasarkan terjemahan tersebut ke dalam bahasa Latin, ianya telah dilakukan Grammar of Cremona yang sehingga ianya dijadikan teks asas di universiti di Barat. Okey, kalau dari segi pelarian di mana Ibnu Battuta ni sememangnya telah pernah berlayar sampai ke India sehingga kan ke alam Melayu. Ketika itu buku pelarian beliau ini telah digunakan oleh pelayar lain selepas itu. Okey, habis untuk 8.4 berdasarkan penerangan saya. Adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Okey, alhamdulillah. Kita akan tengok lagi kesinambungan terhadap sumbangan tamadun Islam, terutama memfokuskan kepada bidang seni bina. Okey. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan seni bina ni. Okey, seni bina ialah membawa maksud bidang seni untuk mendirikan bangunan. Okey, maksudnya kalau kita tengok setiap rumah, kita tengok pelbagai rumah ada macam-macam design. Okay, ada macam-macam reka bentuk. Itu yang kita panggil adalah seni bina. Di mana ianya mendirikan bangunan dengan menggunakan kreativiti seorang arkitek. Okey, di mana reka bentuk serta reka letak yang dibina oleh manusia. Ketika itu seni bina bangunan Islam boleh dilihat pada masjid dan beberapa bangunan bercorak Islam dengan mempunyai ciri-ciri tertentu. Antaranya di mana manakala kalau dari segi sudut sejarah, seni bina Islam ni telah bermula ketika pembinaan Masjid Kubra di mana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, pada zaman baginda, masjid ini sememangnya telah berfungsi sebagai tempat beribadat sehingga menyampaikan segala maklumat yang disampaikan. Mana tak dinafikan masjid juga masjid tertua ini sememangnya menjadi antara salah satu role model pembinaan masjid yang lain sehingga ke generasi hari ini. Kalau kita tengok apakah ciri-ciri seni bina Islam, okey, kita dah tahu maksud seni bina ialah di mana seni yang membangunkan bangunan, okey. Tapi kita juga perlu tahu apakah ciri-ciri seni bina Islam. Yang pertama, perlulah berunsurkan luahan perasaan hening dan juga aman. Okey, maksudnya ukiran daripada reka bentuk yang dihasilkan. Itu banyak memberi pelbagai tafsiran sebenarnya kepada reka bentuk. Okey. Kemudian yang kedua, mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat. Yang ketiga, terdapat ruang memisahkan lelaki dan juga wanita. Dan yang keempat, binaan yang kukuh, selamat dan juga tahan lama. Reka bentuk ruang sesuai dengan iklim setempat. Okey, kalau dari segi pembinaan menara dan juga mihrab dan juga mimbar, ketika seni bina Islam ini telah mula diperluaskan seni bina menara, di mana pada ketika itu kita tengok bahawa menara adalah dibina dalam bentuk tirus sehingga ke memuncak tinggi. Okey, ini berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan yang saya pamerkan. Okey, dalam hal erti kata lain bahawa tujuannya semestinya menghasilkan laungan azan yang perlu didengari dari jarak yang jauh. Manakala kalau mihrab pula
sememangnya telah dibina fungsinya sebagai penanda arah kiblat. Okey, penanda arah kiblat yang menjadikan ia sebagai satu daripada elemen terpenting di dalam sebuah masjid. Mihrab ni antara antara salah satu fungsinya sebagai penanda arah kiblat. Terdapat juga mimbar yang digunakan oleh imam untuk membaca khutbah atau syarahan. Okey, ini mimbar, ini kita panggil sebagai mihrab. Okey, seterusnya kita akan tengok pula bagaimana kita mahu mengelakkan perhiasan yang indah. Berdasarkan gambaran yang saya dah paparkan ini, iaitu hiasan dalaman yang mewujudkan di Masjid Putrajaya, Malaysia. Ketika tamadun Islam juga menghasilkan pelbagai bentuk bangunan yang sangat cantik, yang sangat indah, yang sangat tenang, di mana kubah yang menarik, arca yang mempesonakan dan selihat serta ukiran yang menakjubkan. Kemudian kita tengok maksudnya kita tengok bahawa tamadun Islam ni macam mana orang kata kita nak mengenali tamadun Islam ni. Kita tengok pada setiap orang kata seni pada bangunan, mereka bentuk bangunan berkenaan. Right? Sama ada kalau kita tengok kalau ianya menghasilkan bangunan yang indah, yang sememangnya kalau kita tengok tak dinafikan, kubah masjid, kalau kita tengok dekat Terengganu lain, warna dia lain, warna dia sangat memukau. Kalau dekat Putrajaya warna dia lain. Itu sangat orang kata memberi ketenangan kepada hati kita untuk kita melihat kebesaran Allah, betapa cantiknya seni bina yang direka oleh arkitek. Ukiran menjadi lebih berseni ketika apabila ianya telah dihiasi kaca bertatah batu permata. Fungsinya sememangnya untuk nak mewujudkan rasa tenang sebagai pelengkap binaan dan juga memperlihatkan keunikan seni bina Islam. Manakala ketika menghasilkan keunikan reka bentuk yang lain, ketika itu reka bentuk pintu berbentuk melengkung yang melambangkan perasaan hormat dan juga tunduk menjemput masuk ke masjid atau institusi berkenaan sendirilah. Ini mewujudkan kepada simbolik. Ketara ialah dari segi penggunaan air maupun cahaya yang sememangnya berfungsi untuk nak menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang sendiri. Kemudian kita tengok ianya mempunyai elemen estetika. Kalau ukiran seni bina ni of course dah ada elemen estetika yang tersendiri. Di mana ketika itu seni bina Islam juga telah turut menggalakkan penghayatan nilai estetika. Di mana pada binaan bangunan yang diperindah dengan ukiran Arabis, motif, kaligrafi, geometri maupun cakrawala yang berfungsi untuk memberikan keselesaan dan juga ketenangan. Okey, kemudian seterusnya kita sambung lagi dari macam mana kita nak menyesuaikan reka bentuk dengan iklim setempat. Di mana dalam aspek seni bina ini, seni bina Islam juga menerima pelbagai budaya setempat dan juga ianya disesuaikan dengan faktor geografi, terutama hanya memfokuskan kepada aspek bentuk muka bumi, cuaca maupun keadaan angin serta suhu. Namun seni bina di Nusantara ini adalah kelihatan bahawa ianya mempunyai tingkap yang tersusun dengan jumlah yang begitu banyak. Keadaan ini jelas amatlah ianya disebabkan oleh beberapa iklim Nusantara yang panas dan juga berlembab bersertakan hujan yang kerap. Namun orang kata fungsinya sememangnya ianya orang kata tingkap yang banyak juga banyak memberikan ruang untuk penyejukan dan juga pengudaraan. Contoh misalnya pada Masjid Tengkera Melaka. Okey, kemudian kita tengok lagi kesinambungan. Okey, ini mewujudkan kepada masjid yang ada di China, iaitu Masjid Huang Shi
Di mana ketika itu kita nampak bahawa seni bina dan juga elemen estetika yang mengikut kesesuaian budaya. Okay, kita nak bina apa-apa, kita nak bina di mana arkitek ni berperanan, kalau nak bina apa-apa mestilah kena mengikut budaya. Okay, kita tak boleh sewenang-wenangnya kalau kita nak mereka bentuk tak mengikut budaya kultur yang sebenar. Sama ada sesuai ke tak sesuai. Sebab itulah peranan arkitek ni sangat penting. Okey, contohnya masjid di China yang mengambil inspirasi rumah tradisional, kuil dan juga istana Hej. Hal ini bukan istana Hej, maafkan saya. Hal ini dapat dilihat pada masjid Wang Xixi di Guangzhou, masjid Niuji di Beijing dan juga masjid Zhengzhou di Hangzhou. Okey. Kemudian ketika penggunaan kubah, okey, pelbagai struktur utama yang harus dititikberatkan, okey, misalnya bumbung dapat kita temui di beberapa masjid ketika zaman Turki Ottomania. Contoh misalnya seperti Sultan Ahmed, Masjid Biru yang mempunyai ruang solat utama yang sememangnya menutupi kubah setengah lingkaran dan mempunyai banyak menara di sisi masjid. Fungsinya jelas bahawa ianya sememangnya adalah berteraskan keselamatan dengan memperkukuhkan sistem struktur daripada rentang yang lebar. Ini menunjukkan kepada Masjid Sultan Ahmed di Turki. Seterusnya, untuk masjid di India pula, kita tengok sememangnya keunikannya memang unik dari orang kata yang telah sedia ada ni, dengan binaan pintu gerbang yang secara besar-besaran, okey, di mana ianya sememangnya berfungsi untuk sebagai salah satu pintu masuk utama. Okey, ciri-ciri masjid di India ni juga dapat kita kenali dan dapat kita ketahui bahawa dengan mudah kerana ianya menggunakan bumbung yang berbentuk bawang dan lengkung yang menirus. Okey, ini gambaran Masjid Moti di negara India. Okey, habis sudah untuk bab yang ke-8. Berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Adakah awak faham ataupun tidak untuk 8.5? Faham. Okay. Awak faham? Sekejap, saya akan hantar ni. Saya akan stop sharing dulu.